Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Selamat pagi. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sihat dan juga ceria pada hari ini. Pada hari ini Ustaz akan mengajar tajuk kefahaman surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan satu surah, iaitu pembuka Al-Quran. Kita disunatkan untuk membaca surah ini apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka kita disunatkan untuk membaca supaya kita mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, surah Al-Fatihah ini sebenarnya boleh dibaca dalam pelbagai situasi. Yang paling penting dalam solat, selepas solat dan juga ketika masa lapang. Surah Al-Fatihah ini sebenarnya dia banyak kelebihan dia. Boleh mengubati penyakit dan boleh kalau kita baca, dia banyak memberi kelebihan, iaitu kita terhindar daripada gangguan syaitan dan jin. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri perlindungan kepada kita semua. Jadi pada hari ini Ustaz akan baca dan juga baca dan juga terjemahkan dalam bahasa Melayu supaya adik-adik faham. Okey, adik-adik Ustaz baca, nanti adik-adik ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey adik-adik, surah Al-Fatihah ini kalau kita baca pada ketika salat, dia dibaca sebanyak 17 kali. Itu solat subuh wajib kita baca 2 kali, solat asar 4 kali, solat zuhur 4 kali, solat maghrib 3 kali, solat isya 4 kali. Semuanya 17 kali kita kena baca. Maka kita kena wajib untuk menghafal surah ini sekali dengan bacaan tajwidnya sekali, supaya bila kita solat bacaan yang betul, maka solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita punya bacaan surah Al-Fatihah itu salah, maka syarat wajib ketika solat itu, maka boleh membatalkan solat sekiranya bacaan Al-Fatihah itu salah dari segi makhrajnya, tajwidnya dan juga sebutannya. Maka kita kena belajar betul-betul supaya kita berjaya ketika solat dan juga berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okay, adik-adik, cuba adik tengok muka surat yang ke-27. Okey, Ustaz baca maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang keempat, yang menguasai Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah saja yang kami sembah dan kepada Engkaulah saja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iaitu jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
Okey, adik-adik, ini merupakan maksud daripada surah Al-Fatihah. Maka kita kena faham apabila kita baca surah Al-Fatihah ini, maka kita disunatkan, maka kita dianjurkan untuk memahami surah Al-Fatihah ini supaya apabila kita solat kita faham apa yang kita baca. Okey, cuba tengok muka surat yang ke-28. Cuba lihat gambar dialog antara ustaz dengan ustazah ini. Cuba tengok. Ustaz ini menerangkan surah Al-Fatihah ini ialah surah Makkiyah. Makkiyah itu bermaksud surah Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu surah ini ketika berada di Mekah. Perjuangan Nabi ketika berada di Mekah selama 13 tahun. Maka ketika Nabi berada di sana selama 13 tahun, maka Nabi telah menerima menerima wahyu, iaitu surah Al-Fatihah ini daripada malaikat Jibril. Maka itulah namanya surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 7 ayat. Surah ini juga dinamakan dengan Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan kerana surah ini ialah sebagai Ummul Kitab. Ini Ummul Kitab, sebagai Ummul Kitab, itu ibu segala kitab. Yang ketiga, nampak ni, yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun salat. Maknanya kita membaca surah ini sebanyak 17 kali sehari semalam. Rugi kalau kita membacanya tanpa menghayati isi kandungannya. Maka ini adalah merupakan salah satu isi surah Al-Fatihah. Maka kita kena sentiasa kalau boleh belajar memahami surah Al-Fatihah ini kerana dibaca setiap hari dibaca. Kalau kita baca setiap hari dan kita tidak memahami surah ayat maksudnya, maka kitalah antara orang-orang yang rugi. Okey, cuba muka surat 29 adik-adik yang ada buku teks sila bukalah. Kalau tiada, tengok saja di sini Okey, apakah pengajaran surah Al-Fatihah ini? Apakah pengajaran dia? Pertama, puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan membesarkan keagungannya, iaitu kita memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah, iaitu sering mengucapkan Alhamdulillah. Apabila kita ingin melakukan sesuatu perkara itu, maka kita kena baca bismillah. Kalau kita pakai baju, baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Buka baju, baca bismillah. Buka buku, baca bismillah. Apa-apa pun kita baca bismillah, kecuali dalam tandas. Dalam tandas tidak boleh Ya adik-adik, janganlah pula dalam tandas pula membaca surah pula Al-Fatihah tak boleh, baca Al-Quran tak boleh dalam tandas. Kerana tandas itu merupakan dalam keadaan yang kotor. Maka ayat suci Al-Quran ini adalah ayat yang suci. Maka kita kena sentiasa menjaga kesuciannya Al-Quran itu. Okey, yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengajarannya adalah berkasih sayang sesama makhluk, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka kita sebagai makhluk kenalah sentiasa berkasih sayang sesama makhluk. Jangan mengumpat, jangan kita dengki dengan orang, begitu. Allah SWT mengajarkan supaya manusia ini sentiasa berkasih sayang, buang sifat ego, buang sifat dengki. Dengki itu merupakan satu sifat syaitan. Maka kita kena buangkan sifat itu dan sentiasa menyayangi manusia yang lain. Okey, adik-adik, yang ketiga iaitu ikrar, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita berjanji untuk tidak akan menduakan Allah, berjanji untuk tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dengan menunaikan solat,
memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada masalah, tayar pancit ke di tengah jalan, kereta rosak ke di mana-mana sahaja kita menghadapi masalah kewangan ke apakah, maka kita kena sentiasa mohon pertolongan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita pancit tayar motor di tengah jalan, jangan ingat benda lain, ingat Allah dulu. Maksudnya kita kena mohon pada Allah Ta'ala, minta tolong pada Allah SWT. InsyaAllah Allah akan bagi bantuan. Dengan cara apa? Jangan duduk saja diam-diam. Tidak, kita disuruh untuk berikhtiar, menelpon kawan-kawan yang ada, menelpon mencari orang-orang yang dekat-dekat, ataupun telefon kawan-kawan yang boleh datang membantu. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Itu namanya ikhtiar. Jangan kita minta tolong Allah Ta'ala tanpa buat apa-apa. Maka kita kena ada usaha ikhtiar, dan baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pengajaran adalah kita kena belajar agama, bersahabat dengan akhlakan yang baik. Itu salah satu adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Adik-adik, dalam kita berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Jangan berkawan dengan budak-budak yang nakal, budak-budak yang tidak baik. Bila mereka buat sesuatu yang tidak baik, kita akan jadi tercabar dan ikut. Bila kita ikut, maka kita akan terbiasa dengan buat benda-benda yang tidak baik. Jadi adik-adik mesti belajar agama. Sungguh-sungguh, dan bersahabat dengan kawan-kawan yang baik-baik, kawan yang tidak melakukan perkara yang tidak baik. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini supaya kita menjadi orang yang sentiasa menjadi orang-orang yang baik. Apakah kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah ini? Yang pertama, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Yang kedua, membentuk akidah yang kukuh. Yang keempat, berusaha melipat gandakan amalan. Yang keempat, akhlak mulia diamalkan. Ini merupakan kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Okey adik-adik, ini adalah merupakan antara pengajaran juga kepentingan surah Al-Fatihah. Jadi apa yang saya harapkan, adik-adik mestilah menghafal surah Al-Fatihah ini, kerana surah ini banyak kelebihan dia. Kalau kita ada masalah kewangan, baca surah Al-Fatihah ini, minta ulang-ulang kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niat dalam hati. Kalau ada masalah, contoh masalah kewangan, baca Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepadamu lah kami sembah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Bila kita baca sebanyak 7 kali, niat dalam hati, Allah, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kami ada masalah kewangan, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Setiap hari baca. Lepas tu sambung, setelah baca 7 kali dengan niat tadi, baru sambung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap hari insya-Allah Allah akan kabulkan, insya-Allah. Dengan syarat mesti yakin Allah itu pemberi pertolongan. Mesti yakin begitu, mesti yakin. Jadi adik-adik, itulah antara kelebihan surah Al-Fatihah. Dan pada hari ini Ustaz mau kamu bantu Ustaz untuk kembangkan Ustaz punya channel. Ustaz baru buat channel Ustaz, jadi tolong subscribe Ustaz punya channel ni, dan juga like, dan juga komen lah alhamdulillah kah, ataupun apa-apalah yang baik-baik. InsyaAllah mudah-mudahan kamu semua mendapat rahmat Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan ada channel ini membantu adik-adik untuk dalam pelajaran agama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan juga rahmat kepada adik-adik semua, ya. Alhamdulillah. Okey, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.